Saya nak jual rumah kan, saya nak jual rumah, saya tak tahu ataupun saya adalah harga yang saya nak letakkan, tapi dalam masa yang sama, adakah harga yang saya nak tu mencapai ataupun at par dengan apa yang valuer tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Sembang Budak Pandai SBP bersama saya Aizat Ismail, host rancangan anda. Okey, kita hari ini akan bersembang dengan seorang alumni daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Tapi sebelum saya keluarkan siapakah gerangan orangnya, dah 13 episod sebenarnya, diam tak diam. Okay. Dan hari ini sebenarnya saya akan bawakan kepada anda sahabat saya yang boleh katakan baru jugalah kami berkenalan dalam ruang lingkup saya sebagai seorang peguam. Saya berurusan dengan sahabat saya ni, dan beliau merupakan seorang valuer ataupun jurunilai hartanah. Dan kebetulan kita mula berkenalan tu mungkin lebih kurang dalam 5 ataupun 6 tahun kebelakangan ni lah. Ketika mana saya berurusan sebagai seorang peguam tu, saya perlu mendapatkan khidmat beliau sebagai seorang jurunilai. Jadi itulah kami berkenal-kenalan, dan bila bersembang tu rupa-rupanya beliau adalah merupakan seorang alumni Sekolah Menengah Sains Selangor. Sebelum ni kita dah bersembang ramai dengan pelajar daripada MCKK, daripada RMC, daripada Kisas, daripada Smart Labu. Jadi hari ni first time lah kita bersembang bersama dengan rakan alumni daripada Sekolah Menengah Sains. Jadi tu agak special sikit lah untuk hari ni. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya jemput sahabat saya, saudara Nurullah. Nurullah ataupun kita panggil dia, panggilan mesra dia Pak Lah lah. Ke podcast Sembang Budak Pandai. Apa khabar Pak Lah? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih, bro. Terima kasih banyak-banyak sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan SBP. Walaupun orang kata within short notice lah kan, baru minggu lepas kita bersembang, kita ajak Pak Lah datang untuk segmen ni. Jadi untuk hari ni kita rasa bertuah lah, SBP rasa bertuah dapat bersama-sama dengan Pak Lah. Sebenarnya ini memang segmen pertama kita buat bersama dengan budak alumni Sekolah Menengah Sains. Jadi memang agak special sikit lah. Sebelum ni kita dengar cerita daripada budak sekolah agama, daripada MCKK, daripada Kisas dan sebagainya kan. So ini first time lah kita buat dengan budak sekolah sains lah kan. Okey, untuk orang kata start the ball rolling ni, kita nak tanya sikit lah latar belakang berkaitan dengan Sekolah Menengah Sains Selangor tu sendiri, dan macam mana Pak Lah boleh masuk ke Sains Selangor lah kan. Seingat kau lah, tahun bila yang kau masuk Sains Selangor tu? Kalau ikutkan dah 33 tahun tinggalkan sekolah. Aku masuk dalam 1991. 91. Okey. Habis 1995. Okey, so SPM 95 lah SPM 95. So lama lah tu, dah 33 tahun. Okey. Mula-mula masukkan Sains Selangor tu memang pilihan Sains Selangor ke? Masih isi borang untuk masuk SBP tu? Nak jadi rezeki kan. Kalau ikutkan aku ni sekolah kampung budak kampung lah. Pahang kan? BK aku budak kampung. So cuma Alhamdulillah result agak baik sikit. Dan waktu tu kita tak pilih pun, kita tak ada posisi borang. Cikgu yang mungkin bagi cadangan lah untuk kemasukan kat Sekolah Sains Selangor tu. Okey. So tahun 91 masuk ke Sains Selangor daripada result UPSR lah kan? Daripada result UPSR so sekarang dah tak ada UPSR lagi kan? So kalau ingat lah masa tu kan, seawal hari pertama melangkah masuk ke Sains Selangor. Sains Selangor ni dia punya sekolah terletak di tengah-tengah bandar, betul tak? Kalau dia bukan di Selangor lah. Nama Sains Selangor tapi sebenarnya dekat KL kan? Okay. Dekat Ceras, Banas Tun Razak. Jalan Tenteram Jalan Tenteram. Jalan Tenteram. Depan Tasik. Depan Tasik Permaisuri. Tasik Permaisuri. Okey. So masa mula-mula masuk tu, hari pertama masuk ke sekolah tu kan pendaftaran tu, seingat kau lah, masa kau datang tu kau datang dengan siapa? Waktu tu memang dengan adalah orang tua datang, dengan ada pakcik apa semualah. Memang kini daripada
datang daripada Jerantut lah. Dari Jerantut terus ke sekolah. Waktu tu memang first time lah kot berjauhan. Jadi masa biasanya minggu pertama tu minggu orientasi lah kan so zaman-zaman tu masa minggu orientasi, saya ingat kau lah kan, yang handle orientasi ni siapa sebenarnya? Student ataupun sekolah? Yang handle tu ingat aku lebih kepada student jugalah. Abang-abang senior lah maknanya kan. Lah. Dan apa ni, Sains Selangor co-ed kan, dia sekolah campur kan. Dia ada sekolah lelaki dan perempuan. Ada perempuan lah kan. Okay, so bila kita cerita tentang Sains Selangor ni, kadang-kadang ramai orang confuse kan, sebab dia berjiran dengan Alam Shah. Betul. Tak jauh lah dengan Alam Shah kan. So apa ni, saya ingat kau lah masa kau yalah diterima masuk ke Sains Selangor tu, menjalani minggu orientasi tu, apa perkara-perkara yang kau tak boleh lupa lah ketika menjalani minggu orientasi tu? Minggu orientasi kalau ikutkan waktu form 1 tu, kita orang memang diasingkan lah. Kita ada satu blok khas untuk budak form 1 campur dengan budak form 4. Waktu form lain tu, form 2, 3, 4, 5 tu dekat blok lain. So kalau ikutkan tak ada apa sangat lah kalau ikutkan. Maknanya asrama tu diasingkan, tapi kelas sama lah. Kelas blok blok kelas sama lah kan. Cuma level tu level lain-lain lah kan. Form 1 macam tingkat bawah macam tu lah. So bilik asrama tu hanya ada form 1 dan juga form 4. Form 4 tu sebagai kita punya apa orang kata, ketua bilik lah lebih kurang. Jadi macam pengawas lah kot macam more or less lah. Dia yang setiap tu ada dia punya ketua bilik lah. So maknanya satu je lah form 4 yang ada dalam bilik tu. Betul. Kita tak campur lagi lah dengan form-form lain. Okay. Kalau kehidupan asrama betul-betul tu, waktu form 2 tu baru bercampur semua tu, barulah barulah dia punya excitement dia lain sikit lah kan. Sikit lah. So masa dalam minggu orientasi tu, dalam banyak-banyak perkara yang kau boleh ingat sampai sekarang lah, apa dia perkara yang kau tak boleh lupa masa minggu orientasi tu sendiri? Minggu orientasi itulah dah agak lama 33 tahun. Aku tak ingat sangat lah, tapi aku ingat ialah permulaan kan, memang sedih jugalah kan, sebab berpisah kan daripada menitik air mata jugalah. Menitik air mata lah. Lain-lain tu tak ada lah sangat lah, biasa-biasa je. Ada ni tak, orang kata kena drill dengan brother senior ke, ataupun ada perkara-perkara yang mungkin diorang buat ni yang agak ganas ke, ada? Setakat ni tak ada lagi lah macam tu. Yang sikit-sikit tu biasalah kan. Sebab zaman-zaman kita orang, masa aku dekat Smart Kajang dulu, kita masa awal-awal tu sebenarnya kita orang menumpang kat Labu, sebab aku first batch Smart Kajang, sekolah belum siap lagi. Jadi minggu orientasi tu dikendalikan oleh pelajar-pelajar Smart Labu lah, sebab kita tak ada senior. Yang ada senior memang Smart Labu je masa tu kan. So zaman tu aku ingat lagi kena ambil tanda tangan kan, kena menyanyi lah. Dia yang senior, kau nak tanda tangan aku, kau kena belikan aku kuih, macam-macam lah, basuh baju semua kan. So itu antara benda-benda yang aku lalui lah sepanjang minggu orientasi tu kan. So mungkin pengalaman kau pun aku rasa lebih kurang lah kan. Mana-mana budak SBP pun aku tanya lebih kurang. Tanda tangan abang angkat, kakak angkat kan. Itu biasa lah tu kan. So habis minggu orientasi, dah mula, yalah orang kata dah mula kenal kawan-kawan, dah mula orang kata dah terbiasa dengan senior-senior dan sebagainya kan. So sepanjang tempoh 5 tahun tu, ada tak pengalaman-pengalaman kita masuk sikit bab mistik lah. Kat Sains Selangor ni sekolah yang lama kan, sekolah lama, bangunan pun lama. Aku rasa kalau ikut sejarahnya, penubuhan Sains Selangor tu tahun bila? Kalau ikutkan dah hampir, kita baru habis Jubli tahun lepas, 50 tahun lah. 50 tahun tahun lepas. Lepas. So maknanya dia muda sikit daripada Alam Shah lah kot. Alam Shah lagi lama lah. Lebih kurang lah kan. So Alam Shah pun dah kena pindah pergi Putrajaya dah sekarang kan. So maknanya dalam tempoh, yalah sekolah dah lama dan sebagainya kan. Kalau kau boleh ingat balik lah, ada kisah-kisah mistik ke dekat sekolah kau dulu, kalau kau boleh cerita kan? Kalau ikutkan, biasalah tempat lama tu kita ada satu panggil tempat pokok buluh lah kat situ kan. Pokok buluh sampai tu sekarang ada lagi? Sekarang ni mungkin adalah, tapi tak ada sangat lah. Macam kita orang dulu tu memang ada banyak yang kena sawan lah waktu tu. Dekat kawasan tu lah, dekat kawasan pokok buluh tu. Buluh tu memang ni lah, memang biasanya perempuan lah yang kena histeria tu kan. Lelaki pun ada sikit lah.
Itu yang menyeramkan lah kot. Yang lain-lain tu macam asrama punya lifestyle kan, kadang-kadang adalah macam bunyi-bunyi ke apa semua tu, tapi taklah terlalu orang kata terkesan sangat lah kot. So pengalaman kau sendiri melalui apa cerita-cerita mistik ni tak ada lah. Kau dengar daripada orang je lah kot Pengalaman kawan-kawan lah, orang lain lah. Bukan pengalaman aku lah. Aku tak ada. So itulah, aku ingat lagi masa tahun 92 aku pernah pergi ke sekolah kau. I see. Masa tu aku masuk debate PPM lah. PPM. So debate masa tu aku jadi pelapis. Yang wakil sekolah tu ada 5 orang. 5 orang. Jadi kebetulan masa tu aku jadi reserve lah. Aku pergi ke Sains Selangor masa tu. Kau tak silap aku lah, masa tu tahun 92. Kau masa tu form 2 lah kot. Form 2 lah. So 92 aku pergi ke Sains Selangor. Dan kebetulan masa tu PPM dia buat sekali dengan basketball. I see. Debate dan juga basketball dia buat sekali. So Sains Selangor tu jadi tuan rumah untuk zon tengah. So kita orang daripada Semak Kajang pergilah ke ni kan. So aku ingat lah pengalaman masa aku pergi kat situ. Ada satu player basketball ni, untuk Sains Selangor ni, dia Mak Saleh tau. Mak Saleh, kalau tak tahu lah, mungkin zaman kau pernah berjumpa dia kata, ataupun kau tak ingat ke kan. Kita orang panggil dia John. Dia memang muka memang macam Tommy Page lah. Sebab apa kita orang ingat sampai sekarang, John ni, kalau ada budak-budak Sains Selangor yang dengar kisah ni kan, dan korang boleh sahkan benda ni, pasal John tu memang dia main basketball, dan aku ingat sampai sekarang. Sebab memang masa tu yalah, kita pergi PPM ni bila kita berjumpa dengan kawan-kawan sekolah-sekolah daripada sekolah-sekolah lain kan. So memang masa tu ada satu kelaziman lah, bila kita main basketball ataupun debate ni, dekat sekolah yang di Penganjur tu, dia akan buat ada satu macam majalah tau. Majalah ni macam surat khabar hari-hari. Dia akan buat majalah. Dalam majalah tu kau boleh tulis ucapan. Kau boleh tulis ucapan yang kau nak masukkan untuk esok punya keluaran. Satu ucapan tu dia charge lah 20 sen ke berapa sen dah. So siapa nak bagi ucapan, dia kena isi dalam satu kertas. Tak silap aku kat sekolah kau tu ada benda tu. Masa time aku pergi PPM tu lah kan. Dan boleh katakan yang mana yang budak-budak perempuan lah, budak daripada sekolah lain-lain lah kot, mungkin yang Sri Putri ke apa kan. So memang aku tengok dalam ucapan-ucapan yang ada tu, banyak yang tuju kat John tu. Pada John Nama betul aku tak tahu. Nama betul, tapi memang aku, sebab budak-budak ni semua panggil dia John kan, so aku ingat sampai sekarang tu. Dan itulah bertitik tolak daripada aku pergi sekolah kau tu, masa aku join PPM tu. Next year tahun 93 sepatutnya aku join team debate juga, tapi aku tak join team debate sebab aku dah beralih arah, aku join basketball. Masa tahun 92 masuk debate, aku tak pernah main basketball. So tahun 93 tu aku quit debate team, aku masuk basketball. Sebab apa sebab aku rasa bila aku pergi ke debate tu, dia akan rasa satu pengalaman yang agak stressful. Kau tahu je lah kan, masuk team debate ni nak kena prepare apa benda yang nak ni kan, hujah-hujah kita lah dan sebagainya kan. So tu antara, sampai sekarang aku masih ingat lagi lah pengalaman dekat Sains Selangor. Sebab aku stres, tak jadi nak masuk team debate untuk next year tu, walaupun aku pelapis yang sepatutnya aku kena ganti berada senior yang dah keluar lah kan. Tapi benda tu aku cakap dengan cikgu aku, that's it lah, this year je lah aku buat debate tu, dan the following year tu aku join team basketball. Kau bayangkan budak-budak basketball ni, bila main basketball, diorang ni yalah, basketball nak prepare apa, setakat berlatih. Betul. Kan, main apa semua ni kan. Macam kami ni duduk kat library, kena cari buku lah, benda kena tulis kan. So mana yang tak stres je kan. So lepas tu memang siapa-siapa yang masuk debate tu memang dia antara orang yang sabar lah kan, benda tu kan. Okay, kita tinggalkan cerita tentang sekolah, yang kita masuk bab kerjaya pula sekarang ni. Okay, so selepas habis saja Sains Selangor, lepas form 5 tu, kau pergi ke mana? Okay, lepas form 5 tu aku sambung diploma. Waktu tu in between ITM ke UiTM. Kalau ikutkan appointment letter aku tu, dia tulis Institut Teknologi Mara lah. Tapi aku first batch yang part 1
tahun 97 tu dah jadi UiTM lah. Aku ambil khusus memang bidang pengurusan hartanah. Kalau ikutkan pakcik aku lah, dia pun lawyer juga lah macam kau. Dia kata bagus ni khusus ni pengurusan hartanah ni. Aku mula-mula macam ingat jaga estate ke apa kan. Tapi tak, dia kata lebih kepada penilaian hartanah macam tu lah. So bermulalah tahun 96 tu, tapi dah ujung lah. Sebab first yang intake bulan 6 tu aku ambil course lain lah, tapi tak dapat kan. So aku masuk yang bulan 12 tu. So start 97 tu aku start di Sri Iskandar. Tempat baru lah. Kalau orang tahu Manjung sebelum ni rumah kedai tu atas asrama. Sri Iskandar maknanya berjiran dengan UTP lah kan? UTP tu jiran kita orang lah. Okay. So itu apa maknanya dari segi kemasukan yang kau kata kau nak masuk tapi kos yang kau nak minta tu tak dapat. So ni maknanya dalam pilihan kau juga ke ataupun kau terpaksa masuk? Permulaannya aku tengok apa yang nampak yang realistik, yang lagi sesuai lah. Sebab tu aku ambil kos tu dan minta juga pendapat orang lain kan. So dia kata pendapat kos ni yang prospek dia agak bagus jugalah. Okay. So masuk ke UiTM Sri Iskandar tahun 96 lah ya. 96 kan. Okay. So lepas dah masuk Sri Iskandar tu ambil diploma, lepas ambil diploma terus sambung degree lah lepas tu. Okay. So habis belajar tu, kau masa dah habis belajar tu sebenarnya memang line yang kau pilih ni, adakah itu antara cita-cita kau masa kau sekolah dulu? Kalau ikutkan bidang ni tak terfikir lagi lah waktu tu. Tak nampak lagi lah bidang ni kan. Yelah kalau dulu sebab apa, doktor, lawyer, magistrate kan. Tapi sebenarnya bidang hartanah ni pun bidang yang sangat besar lah. Kalau kita tengok top 10 kaya pun antaranya developer hartanah kan. So aku pun sangat bersyukur juga lah ambil kursus ni. Okay. Awal-awal masuk ke UiTM ambil bidang pengurusan hartanah, kalau kau boleh share dengan penonton, mungkin ada di kalangan penonton ni anak-anak yang mungkin tak pernah dengar pun tentang bidang pengurusan hartanah ni. So mungkin kau boleh cerita dengan diorang apa sebenarnya subjek yang diorang perlu boleh katakan score lah masa dalam SPM tu untuk masuk bidang pengurusan hartanah ni. Basically pengurusan tanah dia ada banyak tempat. Macam aku dekat UiTM. Pada masa sama ada juga dekat UM, dekat UTM, UTHM. Kalau swasta kita ada TAG College atau University dengan ISPEN lah. Dari segi subjek yang penting tu matematik pada aku kena ada lah. Sebab so kita kena minat matematik kita banyak mengira kan. Kita banyak mengira, banyak formula nak kena ingat. So kalau matematik tu tak suka tu agak susah lah. So maknanya matematik biasa ke yang termasuk matematik advanced sekali? Math advantage lah. Tapi kalau minat matematik pun, kalau selalu kredit matematik pun dah cukup bagus lah. Subjek lain tu tak apa sangat lagi lah. Matematik paling penting. So maknanya macam fizik ke subjek sains apa semua tak perlu ni lah itu tak tu perlu kalau ada lah. advantage lah maknanya kan. Itu advantage. Dan kau sendiri memang kelas sains lah dulu Aku tu lah waktu kat Sains Selangor tu, dia waktu kita form 3 nak ke form 4, form 5 tu dia ada pilihan. So aku tak ambil kelas sains. Aku ambil kelas account. Kira sains sosial lah kan. Sains sosial. Ada 2 kelas lah. So aku ambil sains sosial. Okay. Belajar di UiTM Sri Iskandar tu all the way sampai degree ke pindah ke Shah Alam pula lepas tu? Tak ada, sampai diploma je. Okay. Degree Shah Alam lah. Kat Shah Alam lah. Okay. So kalau ikutkan mungkinlah ada di kalangan anak-anak penonton-penonton yang tak berapa faham tentang bidang yang kau buat sekarang ni. Cuba kau boleh cerita dengan diorang apa relevannya kau dalam industri hartanah ni. Macam mana sebagai seorang jurunilai, sebagai seorang valuer, relevannya dalam industri hartanah ni, mungkin boleh cerita kat penonton. Boleh. Aku sebenarnya bukan registered valuer je. Sebab dengan lesen yang aku ada ni, aku boleh buat sekali estate agent juga property management lah. Okay. So untuk valuation ni memang penting. Sebabnya kita boleh cakap lah berapa value rumah kita, atau kita dengar analisa asking price boleh cakap. Tapi sebenarnya itu bukanlah nilai yang sebenar. Nilai sebenar ni memang kena ada data yang tepat, yang disahkan dah mati stamp, macam
Isaac ni punya kerja lah, kena mati stem kan. Kalau kita punya data tu berdasarkan data yang disahkan dan mati stem lah daripada lembaga hasil tu. So yang macam tu, yang macam kau cakap tadi, selain daripada tu macam property management ni yang jadi management consult apa dia panggil, management body kan. Management body yang menyelenggara bangunan, kondo, apartment dan sebagainya kan. Okay. So itu pun antara bidang tugas yang kau boleh buat dan selain daripada tu untuk REA ni lah kan, real estate agent ni kan. So kalau misalnya kata ada urusan-urusan nak menjual ataupun membeli rumah, menyewa, nak dapatkan khidmat seorang ejen hartanah tu, maknanya kau boleh buat jugalah perkara tersebut kan. Boleh. So dalam banyak kerja yang kau lakukan sekarang ni antara 3 cabang tadi tu, sebagai valuer, sebagai property manager dan juga sebagai REA tadi tu kan. So mana yang kau rasa kau lebih incline towards tu? Kalau ikut daripada 3 cabang tadi tu. So 3 cabang tu sebenarnya penting dan menyumbang jugalah kepada company kan. Yang penting pada aku ada sistem lah dan ada team. Tapi secara personally aku more to valuation lah. Okay. Untuk makluman semua, kalau siapa yang mungkin tak faham tentang selok-belok macam mana sebuah rumah tu dinilaikan ataupun divaluekan, so sebenarnya tugas Pak Lah ni sebagai seorang valuer, dialah yang akan menentukan berapa sebenarnya market value rumah kita tu. Contoh katalah saya nak jual rumah kan, saya nak jual rumah, saya tak tahu ataupun saya adalah harga yang saya nak letakkan, tapi dalam masa yang sama adakah harga yang saya nak tu mencapai ataupun at par dengan apa yang valuer tetapkan. Sebab bank pula bila dia nak bagi loan, nak bagi pinjaman kepada bakal pembeli rumah saya tu nanti, definitely bank dia akan dapatkan dulu valuation report ataupun laporan penilaian yang dikeluarkan oleh orang macam Pak Lah ni lah. Dia sebagai jurunilai, dia yang akan pastikan market value tu berdasarkan kepada harga yang sepatutnya lah. Kalau valuer ni letakkan harga yang lebih tinggi, maka pihak bank akan rugilah sebab dia bagi pinjaman kepada pembeli rumah tu nanti pada harga yang tak sepatutnya ataupun pinjaman yang tak sepatutnya. Jadi itu antara sebab kenapa tugas seorang jurunilai ni penting lah kan. Dan selain daripada hartanah, banyak lagi sebenarnya benda-benda lain yang jurunilai boleh nilaikan, betul tak? So antara lain mungkin yang kau boleh ceritakan kat dia, mungkin nak value kan kapal ke kan. Ada machinery ke kan, benda-benda macam tu pun kau boleh ni. Okey lah, macam tahun lepas kita ada buat rating. So kat situ memang satu tempat tu, maknanya satu local authority tu kita value. So dia meliputi semualah, termasuklah macam Lombok Emas kita ada nilaikan. Ada kilang-kilang sawit. Ada tempat macam IWK tu kita dinilaikan logi. Port pun kita dinilaikan, termasuklah plant and machinery semualah. So maknanya skop dia tu besar lah. Kalau nilai rumah ni orang kata biasalah kan, tapi nak nilai-nilai yang harta yang bagi income ni, macam Lombok Emas ataupun pam minyak, semua tu memerlukan data yang lagi banyak lah. Dan kita pun lebih perbandingan, bukan sekadar perbandingan lah, kita pun nak tengok account, profit and loss, semua. Okay, so maknanya satu perkara yang macam kau cakap tadi lah, dia perlukan kemahiran dalam matematik tu, sebab inilah nak dapatkan numbers yang betul dan sebagainya, nak kira dan sebagainya kan. So benda-benda macam tu memang perlukan penelitian yang cukup mendalam lah kan, sebelum satu nilai tu boleh diberikan kepada aset-aset tertentu tu lah. Okay, so cerita pasal Kerjaya kita nak kena selitkan juga berkaitan dengan apa yang kau dah dapat di Sains Selangor dulu, yang membawa kau ke tahap yang macam sekarang ni. So mungkin ada pengalaman yang kau dah terima daripada SBP, daripada Sains Selangor tu sendiri, yang menjadikan kau seperti mana yang sekarang ni. Cuba kau boleh ceritakan kepada penonton. Orang kata hidup ini keras kan. Hidup ni keras bro. So duduk di asrama berjauhan dengan parent, yalah Pahang, Kuala Lumpur, agak jauh jugalah. So memang kita kena independen. Pada masa yang sama kita pun kena pandai, orang kata masuk kandang kambing kita mengebik, masuk kandang lembu kita
apa. Masuk kandang lembu. Kalau masuk kandang rimau? Kandang rimau ngau kan. Macam tu lah. Maknanya kita Kalau masuk kandang rimau mengucap lah. La ilaha illallah kan. So dia buatkan kita lebih berdikari dan kena ni lah, contohnya kalau nak balik pun kena, yalah memang ada bas pada masa sama, kita pun kena pandai jugalah nak tahu nak ke mana hujung-hujung minggu. Macam zaman aku dulu zaman bas mini kan, kalau nak keluar-keluar tu semua. Dan SBP sendiri pun dari segi pembelajaran je daripada pagi tu sampai ke malam memang sangat bagus lah pada aku untuk membentuk kita jadi seorang yang berdisiplin. So memang pengalaman tu sangat-sangat membantu mendewasakan kau, dan dalam masa yang sama mungkin apa yang kau dah dapat sekarang ni sedikit sebanyak daripada yalah sumbangan guru-guru kan, budi yang telah ditabur tu alhamdulillah hasilnya telah berjaya dituai sekarang ni lah kan, sikit sebanyak apa yang dah kita timbul pengalaman di sekolah dulu kan. Alhamdulillah. Okey, so kalau kau boleh bagi saranan lah ataupun nasihat kepada anak-anak yang nak masuk ke SBP ataupun ibu bapa ibu bapa yang ada anak yang dia 50-50, dia rasa macam patut ke aku hantar anak aku ke SBP ni kan. So mungkin kau boleh bagi saranan tu pada mereka, bagi pandangan kau secara peribadi. Secara peribadi memang aku sangat recommend lah. Kalau dapat peluang tu baik pergilah. Memang kadang-kadang tempat tu jauh. Tempat tu bukanlah dekat rumah kita kan. Tapi tak apa, biarlah dia jadi independen, jati diri dia kuat. InsyaAllah dengan duduk di asrama tu, dengan sistem sekolah asrama tu, anak tu akan jadi lagi sukses insyaAllah. Lagi orang kata apa, kental lagi tabah lah kan. Untuk menghadapi apa-apa jua cabaran yang mendatang lah. Betul. Kan. Okay, so itulah apa ni cerita daripada Pak Lah yang kita dah dengar tadi sikit sebanyak. Mungkin ada anak-anak yang berminat nak masuk ke Sains Selangor. So Sains Selangor masih lagi terletak di Jalan Tenteram. Ada ura-ura nak kena pindah ke? Tak ada Setakat ni tak ada lagi. Belum lagi lah kan. So macam Alam Shah tu dah pindah ke Putrajaya, tapi sekolah dia pun masih ada, cuma ditukar nama lah kan. ASIS sekarang ni kan. So apa ni itulah, bila kita cerita tentang sekolah ni tak boleh tidak hasrat kita adakan Sembang Budak Pandai ni sebenarnya kita nak bagi maklumat, bagi pendedahan kepada penonton-penonton sekalian berkaitan dengan kemenjadian pelajar-pelajar di SBP itu sendiri, dan secara tak langsung apa yang kami kongsikan ni kami harap bolehlah membuka mata para ibu bapa, anak-anak yang mungkin dalam sekolah rendah sekarang ni yang baru nak melangkah masuk ke sekolah menengah, mungkin diorang boleh orang kata apa, membuat keputusan yang lebih baiklah kan, bila dengar apa yang kami kongsikan di sini. Dan cerita-cerita tentang yalah ada yang kena pukul, kena bully dan sebagainya, sebenarnya untuk membetulkan perception masyarakat yang ada di luar sana, itu hanya mungkin segelintir lah. Kita tak nafikan wujud elemen-elemen yang seperti itu di mana-mana sekolah berasrama penuh, tapi kita tak kata benda itu satu perkara yang perlu dibiarkan begitu saja. Tindakan pun memang perlu diambil oleh pihak sekolah maupun pihak berkuasa, tapi dalam masa yang sama benda tu bukan satu perkara yang lazim sebenarnya. So tu hanya kes-kes terpencil lah. So kalau ada parents yang nak hantar tu, by all means kita galakkan macam yang Pak Allah beritahu tadi, inilah tempat yang mendewasakan kita kan, memberi pengalaman yang memang sangat-sangat mahal untuk kita orang kata apa, sampai kita dewasa nanti baru kita dapat hargai lah perkara tersebut. Okey Pak Lah, mungkin dah minit-minit terakhir ni ada apa-apa saranan ataupun kesimpulan yang boleh kau bagi kepada penonton-penonton kita? Silakan. Boleh. Pada aku SBP ni memang yelah daripada sekolah pun dah ajar kita hidup berdikari, dan macam sekarang pun masa dah kerja pun kita masih ada circle of friend daripada sekolah yang sama. So agak membantu juga dari segi pekerjaan kita, dari segi referral kawan-kawan dan sebagainya lah. So memang aku galakkan lah untuk ambil SBP. Sains Selangor alumni dia panggil apa? Kita SMS all boy ke apa. So tak ada macam nama glamour dia ke? Tak ada
Dia kadang-kadang batch tu ada nama masing-masing. Dia okay, ikut tahun. Tapi Persatuan Alumni Sekolah Menengah Sains Selangor tu All ada boys lah. SMS All Boys. SMS All Boys lah kan. Tu yang official yang ni lah. Tu official. Okay, ramai kat ahlian dia? Ramai. So last event yang kau pergi tu tahun lepas tu lah? Aku buat tahun lepas kat Bangi tu lah. Hotel. Dapat kumpulkan berapa ramai tu masa event tu? Penuh lah Dewan Hotel tu. Penuh lah. Okay, alright. Terima kasih Pak Lah atas masa yang telah diluangkan bersama dengan SBP. Jadi harap-harapnya apa ni kita boleh sembang-sembang lagi lepas ni insyaAllah. Kalau misalkan kata ada rezeki, kita akan panggil lagi untuk kita cerita topik-topik lain pula kan. Boleh. Jadi untuk kesekian kalinya saya menyerulah kepada semua siapa-siapa yang menonton rancangan podcast ni supaya jangan risaulah. Jangan risau dan ambillah peluang kalau sekiranya dapat kemasukan ke SBP tu, grablah peluang tersebut dan insyaAllah banyak lagi pengalaman-pengalaman manis yang anda bakal kecapi bila berada di SBP nanti insyaAllah. Okay, terima kasih Pak Lah. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.